Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan pelajar. Kita sambung tutorial kita dalam arc-length and arc-length parameterization. Kita dah bincangkan dalam 6 soalan sebelum ini dan kita akan sambung kepada soalan yang ketujuh. Right? Okey, soalan ketujuh ini cuba lihat ya. Find the arc length of the graph of RT. Okey, jadi sebelum ini sebelum ini dia suruh kita cari arc length for the given parametric equation kan. So now dia suruh cari of the graph RT. Cara dia sama aja. Ya, cara dia sama saja. So kita kena cari, yang pertama sekali kena cari R, lepas tu kena cari R prime. Ya, cari R, lepas tu nak cari R prime. Jadi basically kita ada inilah ya. So kita permudahkan, whatever cara yang kamu nak gunakan is okay. Ya, ini cuma saya saja tunjukkan cara yang macam ni pula. So kalau kamu comparekan dengan video tutorial sebelum ini, ada macam lain sikit kan, tapi sama je. Nak pakai yang cara itu pun boleh, cara ini pun boleh. Yang penting kita kena dapatkan R prime. This is R prime ya. Ini adalah R prime T ya. So jadi kita kena dapatkan dx dt, dy dt and dz dt. So now we are given x, y, z macam ni, the parametric equation kan. Ataupun kalau kamu tak nak buat macam ni pun tak apa, kamu buat rt adalah sekian, lepas tu r prime t adalah sekian pun boleh juga. So kita tahulah yang r prime t tu is refer to the dx dt, dy dt and dz dt. Jadi yang mana mudah kamu ikut. Since kita dah dapat dia punya derivative here, yang ini ya, okey. Lepas tu kamu kena buat apa kan? Kena buat apa tau? Kena squarekan dia. Kena squarekan dia dan tambahkan. Ya, so maksud dia ini dapat 9 tambah 4 tambah 1. Tu yang dapat 14. Ya, totally adalah 14. Jadi from the formula kita masukkan dia, dapat tak 14 kat sini. So kita solve this integration dan kita akan dapat jawapannya square root of 14. Ini adalah dia punya arc length. Ya, arc length. Soalan sama, bentuk dia sama macam yang sebelum ini. Sama je. Okay, our next question nombor 8. Tengok sini. Ini pun sama juga. Ini sebagai latihan lah ya. Latihan. So kita diberi RT T squared, lepas tu ada cos T plus T sin T, lepas tu ada sin T minus T cos T. Itu selang dia diberi kosong hingga pi. Yang ni tak kisahlah, ini masuk kemudian. Now, so sekarang ni yang penting adalah we need to find R prime lah. So maksud R prime tu kena cari dx dt, kena cari dy dt, kena cari dz dt. Jadi saya buat macam ni. So maksud dia saya buat satu persatu pelan-pelan ya. So from here from x equal to t squared, maka dx dt adalah 2t. Ini senang kan? Ini senang. Okey. Daripada sini pula dy, maknanya kita nak cari dy dt kan? So dy dt yang cos t ni kita dapat negatif sin t, yang ni lah. Yang ni okey kan? Cuma yang ini kena guna product rule Ini kena guna product rule. Ini kena guna product rule. Saya tunjukkan dekat sini. Ya, ini adalah product rule dia. Ya, ini saya cuma nyatakanlah, kamu jangan lupa. Jangan terlupa menggunakan product rule tu. So yang ini pun sama juga, yang z pun sama juga kalau kamu perhatikan. Yang ni z, from here kita akan dapatkan dz dt kan. So jadi sin t ni akan dapat cos t lah, macam ni. Macam ni. Cuma yang t cos t ni, ini kena guna product rule. Ya. Okey, ini kamu susun elok. Jangan lupa minus kat luar ni, ada kat sini. So yang belah dalam ni, inilah dia product rule dia. Ya, so salin ini differentiate yang ini, tambah salin ini differentiate yang kawan ni. So macam tu je. So finally kita dah dapat dx dt tu adalah 2t, dy dt tu adalah t cos t dan dz dt tu adalah t sin t. Settle yang itu. Now tugas kita adalah yang ini kena square rootkan dia. Ini ya, ini kena square rootkan dia, tambah yang ini pun kena square rootkan dia,
Lepas tu tambah yang ini pun square root kan dia. Buat siap-siap. Saya tak tunjuk lah. Ya. So, kita terus substitutekan yang telah square root tu ke dalam formula. Formula Aklang tu. So, now kita dapat inilah. Yang dalam kotak tu. Ni yang dalam kotak tu. Yang ini. Okay. So, yang ni kamu selesaikan seperti biasa. Dan yang mana-mana bahagian yang boleh pakai trigo, identity kita gunakan dan sebagainya. Dan selesaikan the definite integral here. And finally, we will obtain the answer should be square root of 5 over 2 or equivalent. Right? Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, ini lain. Ini berbeza sikit. Cuba tengok apa soalan tu nak. So, soalan tu dia beri kita vector equation. Dia beri kita R kan. RT lah kat sini. RT sama dengan T squared and T and T squared je. Okay, ini dalam 2D Okay, T dengan T squared. Lepas tu T ni is equal to 4 tau plus 1. Dia bagi bentuk macam ni. Now, soalan dia calculate dr d tau by the chain rule. And then check your result by expressing R in terms of tau and differentiating. So macam tu. Okay. So nampak macam rumit kan? So maksud dia macam ni. Yang pertama, kita kena gunakan chain rule. Kena gunakan chain rule untuk dapatkan dr d tau. Guna chain rule je. So once kita guna chain rule, kita automatik akan dapat dr d tau. Itu satu. Yang kedua, yang dia kata nak minta check ni kan. Check ni maksud dia by expressing R. Maksud dia R kita apa? Ini R kita adalah T, lepas tu T squared, lepas T dan T squared kan. Ini adalah RT sama dengan bracket T dan T squared. Jadi kita diberi RT. Kita diberi RT. So yang RT tu, yang T tu gantikan dengan 4 tau plus 1. Masukkan ke dalam R tu sendiri. Ini yang T ni masukkan ke dalam sini. Masukkan dulu. Lepas tu kita cari R prime. Cari R prime. Dan kita akan comparekan yang itu dengan chain rule. Dapat tak jawapannya sama? Sepatutnya sama. So that is the overall idea lah. Yang ni penting sebab kita kena faham soalan. Apa yang dia nak. First thing, kena guna chain rule. Second thing, kita akan guna vector ni. Akan guna R ni. Okay. Now, kita tengok chain rule tu. So, dia minta dr d tau. Dr d tau, maksud dia kita nak guna inilah. Nampak kan? Ini adalah chain rule dia tau. Dr d tau sama dengan dr dt darab. Ini bukan cross product darab darab dt d tau. Ini adalah chain rule. So, maksud dia kita nak dapatkan dr dt satu, lepas tu dt d tau. Nak cari dr d tau, dr dt dan juga dt d tau. Jadi kalau kita perhatikan dr dt ni, ini is a vector tau. Tak apa. Kita tengok nanti. Macam mana nak dapatkan dt d tau? dt d tau ni kita dapat daripada info yang dibagi ni. Yang ini. Kan kita diberi t sama dengan 4 tau plus 1 kan? So maksud dia kalau nak cari dia punya dt d tau sama dengan 4 je lah. Kan? So maksud dia this part dah selesai. dr dt kan ini diberi kan? R kan diberi. So maksud dia kalau R prime adalah 1 dan 2t. That's it. So macam ni. Macam ni tengok yang macam ni. Nampak kan? Okay.
from t sama dengan 4 tau plus 1, maka dt d tau equal to 4. So maksud dia part ini dah selesai. Ini dah selesai. So sekarang ni untuk mencari dr dt, kan kita diberi rt kan. Rt sama dengan t dengan t squared. Maka r prime t adalah 1 and 2t. Dan ini, dan r prime t ni, ini adalah dr dt. So maksud dia kita dah fulfill semua info yang kita perlukan untuk yang equation 2 ni, yang chain rule ni. Yang ni. So kita masuk je lah. So kita masukkan. Ini adalah dia punya vektor kan. Vektor masuk sini. Lepas tu ini adalah dia punya constant kan. Constant masuk sini. Jadi dapat kat sini. Ni. Okay. From 2. 2 ni apa? 2 ni adalah dia punya chain rule ya. Chain rule kita masukkan. Ini kan vektor kan. 1, 2t darab 4. So ini adalah constant, masuk dalam je lah. So kita dapat 4 and 8t. Right? So kita gantikan t tu sama dengan 4 tau plus 1. And finally kita dapat yang warna merah ni. Okay. So dr d tau, dr d tau dalam sebutan tau adalah 4 32 tau plus 8. So ini kita derive daripada the chain rule. So now kita nak lihat kalau kita differentiate terus dapat tak yang ini. So maksudnya kita nak buat macam ni. Senang je. Yang macam ni. So yang warna putih ni adalah the given info. Is the given info, itu kita dapat t and t squared macam tadi kan. So kita masukkan dululah. Masukkan dulu, iaitu t ni apa? T ni is given as 4 tau plus 1. Masukkan je lah. Masukkan siap-siap. Ini dengan yang ini. Ok, masukkan. Masukkan siap. Then baru kita dapatkan r prime. R prime ya. So from here, so maksudnya r prime ni adalah r dr d tau lah ya. Ini adalah dr d tau. So inilah. So from here kita dapat 4. Yang ini kita dapat ni 2 ni turun bawah kan. So power rule so jadi kita dapat 2. Lepas tu yang belah dalam ni kena differentiate juga, dapat 4. So yang kat luar ni ada 2 darab 4 8. So 8 lah. 8 sini so jadi kita darab masuk dan kita dapat jawapan 4 32 tau plus 8. Jadi samalah. Yang ni so kita dapat sama. So from here is comes from the chain rule. Ini comes from the derivative. Ini straight lah. Kita dapat terus apabila kita differentiate dia. Ini datang daripada chain rule, ini terus dapat daripada derivative. Boleh ya? Okey, so kita pergi kepada soalan nombor yang mana ni? Soalan nombor 10 sekejap. Benda ni sama juga, Calculate by using the chain rule and then check your result by expressing r in term of tau and differentiating. Sama juga. So jadi kita lihat kat sini. Kita lihat tau t ni diberi t ni diberi. So mula-mula kita kena guna chain rule. Chain rule, tengok semula chain rule. Ini adalah chain rule yang warna merah ni. Kita perlukan dr dt dan dt d tau. So maknanya daripada the first info here, yang ini, we are given t sama dengan pi tau. Maka dt d tau sama dengan pi. Pi. Yang ni selesai. Maksud dia kalau tengok in comparison dengan, kita comparekan dengan chain rule, kita dah fulfill yang ini tau. Yang ni. So yang belum dapat lagi adalah dr dt. Jadi kita ada info ini je tinggal. Kita info tak banyak. 2 benda je. Kita diberi ini dengan ini je kan. So kita akan make use everything. So jadi from rt kita dapat 3 cos t, 3 sin t. Now the r prime t adalah, please buat elok-elok yang ini. So kita dapat
minus 3 sin t and 3 cos t. Inilah dia dRdt dia. Ya, dRdt dia. So jadi since kita dah dapat semua ni, kita masukkan ke dalam chain rule. Buat elok yang ni. So this is the chain rule. Saya hanya masukkan je. Ini adalah vektor dia yang dalam bracket ni. Lepas tu ni adalah constant dia kan, iaitu pi. Ganti masuk je. Darab masuk je. So now we have minus 3 pi sin t and 3 pi cos t. Dan kita masukkan yang t tu. T tu kan dah pun diberikan pasal dia nak jawapan dalam sebutan tau. Ini masih lagi dalam sebutan t. So belum complete lagi. So kita masukkan t sama dengan pi tau tu, masukkan di sini, maka yang warna pink tu adalah jawapan dia. So kita dapat minus 3 pi sin pi tau, 3 pi cos pi tau. Ini adalah dari chain rule. Sementara kalau kita buat yang satu lagi, kita dapat benda yang sama juga. So cara dia macam ni lah. So we are given RT seperti berikut. Now kita substitute dulu T ni, iaitu pi tau. Gantikan semua dulu, then baru kita differentiatekan dia. Jadi bila kita differentiatekan, kita dapat just exactly jawapan yang sama bila kita bandingkan dengan chain rule tu. Okay guys, so saya stop video ini sampai sini dulu. Hope you enjoy it. Kita sambung tutorial kita dalam sambungan tutorial ini dalam video yang satu lagi.